pendapat aku pula, bila jadi macam ni, memang kelebihan mesti kat pasukan yang kaya. Kebanyakan pasukan tak akan mampu untuk ambil 9 pemain import. Kalau mampu pun ambil, mungkin kualiti dia bukan tahap kualiti JDT ataupun pasukan yang kaya. Bukan JDT, tak tahulah, mungkin Selangor JDT lah yang kaya kan. Level kompetitif akan menurun tak? Aku rasa akan kekal sama je. Akan didominasi oleh pasukan JDT. Dan saingan, ada orang cakap saingan akan jadi berat sebelah. Sekarang pun kalau kau tengok liga, tak ada beza. Liga kita kalau bila dah nak habis 3-4 perlawanan JDT dah juara dah pun. So memang nampak berat sebelah. Bukan berat sebelah, macam daya saing tu samalah kan. Kalau kau tanya aku, memang dominasi tu memang satu pasukan je sampai sekarang. Okay, so untuk bersaing dengan JDT, yelah, tak semestinya kau berbelanja besar ada garanti tu, tetapi ada advantage tu bila kau berbelanja besar untuk mendapatkan pemain yang lebih berkualiti. Itu sahaja yang aku boleh cakap lah. Ataupun sebenarnya kau okey sahaja dengan pasukan macam PJ City punya level, yang pakai semua pemain tempatan. Contoh lah. Okay, yalah, kita pun tak tahulah kan, bola sepak ni boleh jadi apa-apa saja. Tapi dah 8 musim tak jadi apa-apa saja. JDT champion kan. So kita sudah predict pun 2-4 ni tempat je kan. Last kali lah apa yang, kalau kau steward lah steward dah buat keputusan dia, apa lagi penambahbaikan yang kau akan buat daripada pengumuman ni yang kau rasa boleh improve lagi lah? Kau rasa kalau kau tak ada, aku boleh bagilah. Kau bagilah Min. Okay, dari segi financial transparency, aku rasa audit dan dedah kepada umum. Aku rasa hukuman perlu lebih berat dari segi kemasukan pemain import lah. Okay, itu satu. Nombor 2, playoff untuk tentukan juara liga. Ini untuk untuk jadi lebih menarik, untuk jadikan liga kita ni menarik, daya saing yang lebih hebat. Ada orang tak setujulah sebab orang kata ni tak pernah dibuat orang. Sebenarnya ada je liga yang dah buat kan. Playoff macam mana tu Min? Explain, kau nak explain tu. Playoff dia kata, aku 3-4 game sebelum tu dah champion. Yalah, betul. Sebab tu yang aku tak nak. Boring. Kita tahu 3-4 game lagi JDT dah champion. Aku tak nak benda tu. Sebab aku bukan tak support JDT, tapi kalau kita nak, kalau kau tanya aku tak tengok Liga Jerman sebab Bayern Munich je asyik menang. Aku malas tengok Liga Scotland sebab aku tahu Celtic dengan Rangers je yang menang. So aku nak, walaupun JDT dominate, tapi mungkinlah satu musim tu ada satu menang, tim pasukan menang. So playoff ni sebenarnya adalah 4 pasukan terbaik yang habis musim tu 30 perlawanan. 4 pasukan terbaik akan bersaing dalam playoff, dalam semi-final, akan bertemu dengan final, dan final tu siapa yang menang dia juara liga. Dan ini pernah dilakukan, bukan pernah, aku rasa dilakukan di Belgium. MLS pun buat playoff juga. Australia aku tak pasti, tapi ada negara-negara yang buat playoff ni. So instead of daripada kita 3-4 perlawanan kita dah tahu JDT champion, at least kalau JDT champion kita tahu daripada last day. So seronok sikit bagi akulah. Tak fair Min kata. Tak fair. Fair tak fair, Life's not fair. Kau kena dapat top 4 lah. Maksudnya JDT pun tak perlulah, tapi dia kena berhati-hati lah kan. Maksudnya dia kena berada di the top 4 tu. Bagi aku lah, aku lebih suka macam tu daripada aku boring lah. Kau tak boring ke? 4-5 perlawanan kau dah tahu juara siapa? Dah tahu dah. Memanglah dah tahu dari awal. Tapi at least bila kalah mati ni ada excitement dia sikit. Yelah, dalam perlawanan akhir kan. So itu kalau akulah. Lepas tu pula, bila tiada penyingkiran kan, contohnya, at least pasukan bermotivasi untuk dapatkan top 4. Sebab nak masuk playoff tu untuk bermain untuk juara. Faham tak? Ini aku punya cadangan lah kan. So dari situ kita boleh cari juara. Dan orang cakap pasal slot SCL. Orang kata tak fair lah dari segi, maksudnya tiba-tiba JDT unlucky lah katanya, tak bernasib baik dalam group stage, tiba-tiba Kedah menang walaupun JDT dah champion. Bagi aku boleh tweak mana-mana kau nak. Bagi aku kalau kau betul power, knockout stage pun kau patut konsisten untuk menang. Tapi kau boleh je untuk regular season tu 30 perlawanan habis tu, kau bagi je slot tu terus. Playoff ni untuk tentukan juara liga saja. Maknanya playoff yang first tu kau dah bagi untuk liga juara-juara Asia, nombor 2 AFC Cup. Contohlah. Ini hanya cadangan. Kalau aku ni CEO MFL kan, sebab aku tak tahulah, mungkin penyokong JDT tak suka, tapi aku tak kisah pun kalau Selangor tak menang, pasukan-pasukan lain menang pun aku tak kisah. Cuma aku nak dalam
Liga tu lebih rancak daripada dominasi 8 season. Mungkin satu season, satu musim tu Kedah pula menang. Betul lah. So adalah dia punya menarik dia sikit. Sampai fan JDT pun borak dengan aku, dah boring nak tengok game lah. Sebab dah tahu dah menang. Sebab cerita dia, kita bila nak menarik penyokong baru atau penyokong muda, bila dia tengok dominasi daripada JDT, dia bukan penyokong JDT, dia jadi boring. Kita yang dalam bola sepak ni tak ada hal lah kita nak tengok kan. Tapi itulah, aku memang tak tengok Liga Jerman sebab aku tahu Bayern Munich menang macam aku cakap tadi kan. Especially Liga Jerman, sebab at least La Liga bertukar juga 2-3 tim. EPL tukar juga. Liga-liga lain bertukar. And Belgium yang buat playoff ni setiap season memang different champion. Memang different champion. MLS sama. Major League Soccer Amerika Syarikat sama, different champion. Bukan aku nak menidakkan JDT. Nanti orang mesti cakap, oh ni anti JDT lah ni. Tak ada, bukan. Aku cakap kalau JDT is good enough, dia akan dominate juga. Tak ada masalah. Main waktu petang. Ini cadangan lagi satu. Pada hari Minggu, Sabtu dan Ahad, benda ni nampak mudah, tapi boleh mencari penonton yang lain sikit. Maksudnya family. Macam aku yang dah berfamily, ada anak. Aku lebih suka bawa masuk waktu petang. Sebab malam anak-anak nak tidur. Sekarang game pun dah lewat kan. So sebenarnya benda ni tujuan komersial juga. Maksudnya kita tak boleh fikir penyokong yang lama. Kita kena, macam mana kita nak fikir nak tarik golongan penyokong new group penyokong dengan yang berkeluarga. Terus terang aku cakap kau, kalau petang Sabtu, Ahad, aku memang consider pergi stadium dengan anak aku. Betul. Sebab siang lagi ada masa nak prepare dia, malam-malam dia nak tidur semua. Ini malam memang. Tapi bukanlah aku cakap semua petang. Kau boleh tukar-tukar lah kan. Tukar-tukar lah kan. Okey, tu satu. Good idea tu. Petang. Ini kita dah bincang dah. Dia memwujudkan pasaran baru lah, senang cerita kan. Aku suka satu format A-League ni. Okey. A-League ni adalah Liga Australia. Kenapa aku cakap aku suka? Okey. Satu, mereka ada Australian League sebagai liga utama, A-League lah. Tapi yang aku sukanya untuk liga peringkat bawahan, mereka mewujudkan National League yang terdiri daripada liga negeri yang melingkungi 8 liga di bawah National League. Maksudnya diorang tak ada liga simpanan, diorang tak ada liga kedua. Liga kedua diorang adalah Liga National League ataupun Liga Negeri. Tapi terdiri daripada 8 liga negeri. Kenapa aku suka benda ni? Kos rendah. Kau main dalam negeri je. Daripada kau buat liga simpanan ni semua, kos banyak. Bila kau buat liga negeri, macam Selangor ada liga negeri dia, JDT ada liga negeri dia. So bila kau nak naikkan Liga A-League pun tak ada penyingkiran dengan promosi lah. Tapi bila kos, walaupun kos rendah, tapi tahapnya agak tinggi. Kau tahu sebab apa? Kita punya Harimau Muda dulu pernah bersaing di Liga ni lah Queensland. Liga Queensland. Liga Queensland tu kita hantar pemain terbaik kita tau. Harimau Muda ni pemain terbaik negara. Tak salah aku dapat top 5 je. Bermaksud apa? Bermaksud National League ataupun Liga Negeri diorang bagus. Maksudnya aku bagi kau contoh, mungkin ramai orang tak faham lah kat luar Aku suka konsep ni sebab kos dia rendah. Kau ada National League, kau Super League, Main League dia, Liga utama macam sekarang ni. Tapi bawah tu Liga Negeri masing-masing. Liga negeri masing-masing ni lah liga pembangunan kau. Faham tak? Liga FAS ada 20 tim. Liga Negeri Sembilan ada 20 tim. So kat sini lah yang dia semi-pro. Semi-pro. Sebab tu aku cakap, bila kita nak buat liga atau format ni, kita kena tengok mana format yang sesuai. Kita tak boleh tengok EPL, ada 5 tangga, kita ikut. Kita tak cukup pasukan, kos pun tak banyak. So bila kau buat National League ni semi-pro, tak payah bayar banyak. Maksudnya kalau Selangor kita lawan tim dalam Selangor saja. Travel cost pun tak ada. Ataupun yang paling bestnya, National League ni kau boleh buat playoff juga. Maksudnya daripada 8 negeri yang terbaik, juara-juara ni, daripada 8, katakan 8 negeri lah yang buat kat Malaysia ni, kau buat quarter final. Lepas tu kita pilih champion of National League. Contoh, ni aku bagi contoh lah, champion of National League ataupun Liga Negeri. Satu yang champion tu mungkin boleh lawan pula playoff untuk masuk Super League kalau nak ada penambahan relegation dengan promotion. Aku rasa benda ni pernah dibincangkan juga, aku rasa dengan CEO sebab aku pun dapat idea ni daripada CEO yang aku berbincang sebelum ni. Dan juga aku rasa kau siapa Min? Tak ada. Tapi aku just rasa benda ni sesuai. Aku setuju, menarik idea tu. Idea tu menarik. So ini salah satu penambahan lah kalau nak buat lah kalau kita. Tapi of course Stuart pun dia dah buat liga simpanan ni semualah kan. Seterusnya cadangan aku adalah had gaji, salary cap di liga simpanan. Aku bukan kata liga super. Kenapa aku cakap liga simpanan? Betul, sebab kata simpanan je.
Sebab bila kau buat salary cap had gaji, kau buat kepada yang pemain bawah 23 tahun, yang lebihan umur dengan import jangan buat, supaya kos dia rendah. Contoh, aku bagi kau contoh, kalau macam kat sini aku ada buat kira-kira lah, kalau 2 juta tak banyak. Okay, satu, kenapa aku cakap salary cap ni apa tau? Satu, bila kau bagi gaji besar, gaji besar-besar kan, bila kau bagi gaji besar-besar pemain muda ni, dia orang cepat selesa. Bila dia orang cepat selesa, nanti dia orang tak perform. So biar dia orang gaji rendah ataupun gaji salary cap tu katakan 2 juta dalam squad tu, dia usaha untuk naik ke pasukan utama. Itu satu. Nombor duanya, bila kau buat salary cap ni, kau bersaing, boleh kata daya saing tu lebih kurang sama. Maksudnya dalam proses pembangunan ni, sebab kita tahu pemain Liga Simpanan ni macam pembangunan lah juga kan untuk masuk Liga Super. So ada dia punya adil tu kat sini. Maksudnya JDT spend 2 juta, Selangor pun belanja 2 juta. Dalam pemain bawah 23 yang kelebihan umur, tak apalah, still lagi kau boleh bayar untuk lebih-lebih kan. Aku setuju benda ni, sebab benda ni akan jadi secara tak langsung, bila kau letak player tu contoh 10,000 lah gaji dia kan, so expectation dia agak kurang untuk, bila katalah salary cap dia maksimum 10,000, bila dia naik lain, kalau kau tak ada salary cap, tiba-tiba kat bawah Liga Simpanan pun kau dah 20,000, dia keluar nanti dia minta 40,000. The inflation akan jadi lagi tinggi, aku rasa. Tak ada, ini semua cadangan-cadangan dari seorang yang tak tahu apa-apa. Aku memang tak tahu apa-apa. Aku just tak boleh jangan macam tu. Tak, aku memang tak nanti tahu. Dia kena komen. Tak apa, tak ada masalah. Aku ni, orang selalu cakap macam dia orang ni bukan tahu main bola pun kan. Tapi tak apa. Okey, aku tak ada masalah benda tu kan. Tapi bagi aku, ini cadangan yang menarik lah bagi aku. Okey, akhir sekali lah, apa kau nak cakap? Aku rasa sebelum ni pun tak sure lah, tapi kita ada ura-ura kita dengar FIFA sendiri pun suruh liga kita yang sekarang ni buat 3 round kan. Jadi mungkin penstrukturan semula ataupun orang kata format baru ni, aku rasa macam aku cakap tadi, aku ni seorang yang husnuzon. Aku welcome benda ni, the more the merrier orang kata. Sebab aku melihat benda ni dalam konteks yang lebih besar. Aku setuju dengan MFL, dengan Liga Pembangunan Liga Simpanan tu, tetapi aku masih bercakap kita perlu perhalusi, dan kau dah justify perhalusi tu macam mana. Ada good point yang aku rasa mungkin tak perlu perubahan besar, tapi macam salary cap, National League tu, National League tu mungkin quite besar juga, perubahan besar. Tapi aku rasa macam salary cap and ada few lagi tadi tu, aku rasa that's quite good lah. That's quite good untuk sebab bila aku tak nak perstrukturan ni tiba-tiba berlangsung, sebab aku rasa benda ni dah dekat masuk 9 tahun baru kita ada struktur balik semula penggabungan since 2013. Aku harap benda ni berlangsung, jangan lagi 4-5 tahun tiba-tiba tukar lagi kan. Which is aku rasa akan ada banyak benefits, sebab kita dah rasa dengan 12 pasukan, kita try tengok dengan 18 dan 16 pasukan, 30 tu okey lah. Yelah, dia banyak yang kritik juga sebab dari segi kewangan lah dari segi kewangan, kebolehan kewangan, kerana pasukan simpanan juga akan menelan belanja. Bukan itu saja, 9 pemain import pun akan menelan belanja yang besar kalau semua orang ambil pemain 9 pemain import. Kita tahu pasukan sebelum-sebelum ni banyak yang tak sedar diri kan. Lepas tu itu yang ada masalah pembayaran gaji kan. So aku rasa benda ni concern lah, sebab sebelum ni tahun 2019 tak salah aku, banyak kes yang walaupun sekarang alhamdulillah dah diselesaikan, banyak kes kalau kita tengok macam even Kelantan pun tak ada pasukan Piala Presiden, tak hantar sebab nak jimat kos kan. So benda-benda macam ni lah, macam kita risau benda macam ni. Tapi tak tahulah, mungkin setengah orang cakap sebelum kita nak jadi go big, kita kena perhalusi benda-benda ni dulu. Tapi ada benda yang baik, ada benda yang buruk lah kalau kau tanya aku kan. Tapi aku secara konklusinya, aku suka tengok Liga Australia Kenapa aku cakap Liga Australia? Sebab Liga Australia mengamalkan satu liga macam MLS juga, macam Liga Amerika Syarikat lah Dia berlainan sikit sebab dia ada salary cap. So dekat sini kita Main League pun ada salary cap kan? Main League dia memang ada salary cap. Macam kita guna ECP, itu pun tak ada orang ikut kan. Salary cap pun katanya orang boleh tipu lah kan, katanya kan. Double contract lah semua, double contract apa semua kan. Tapi aku nak cerita kat sini benda yang kita boleh belajar lah daripada pengamal Liga Australia ni, okey. Yang dia orang pun tak ada penyingkiran Dia orang pasukan lagi sikit. Tak salah aku 8 je kot. Tak salah aku. Okey. Aku cerita Liga pasal utama 8 tim saja. 8 tim saja. 8 ke 10 lah. Okey, aku nak cerita pasal salary cap Pasukan mereka hanya boleh belanja hanya 2.1 juta USD saja untuk pembayaran gaji pasukan. 20 ke 26 pemain squad untuk satu musim, iaitu lebih kurang 9 juta ringgit je.
Kalau kau nak tahu 9 juta ringgit tu tak banyak. 9 juta satu pasukan secara purata, kalau skuad tu ada 25 orang, pemain akan dapat lebih kurang 30,000 secara purata sebulan. Tapi dia ada beri kelebihan. A-League ni dia membenarkan pasukan untuk menandatangani 2 atau 3 star, 3 pemain bintang di luar had gaji yang ditetapkan untuk macam MLS jugalah. Macam MLS lah yang ditetapkan tak termasuk dalam 2.1 juta USD tadi untuk menarik pemain bintang yang mempunyai gaji tinggi. Okey, ini untuk orang kata untuk balance the team lah. Banyak hujah kat sini yang kita boleh belajar. Yang aku baca lah Masalih-Masalih ni tulisan, dia kata ada orang kata salary cap ni, had gaji ni bagus sebab boleh kawal pembelanjaan pasukan dan tiada masalah pembayaran gaji. Standard lah benda tu. Dan juga untuk mengekalkan tahap daya saing yang sama dan adil sebab semua pasukan berbelanja wang yang sama kecuali kepada pemain bintang. Namun kelab kaya tak akan setuju. Kelab kaya memang tak akan setuju sebab mereka nak bersaing di peringkat yang tertinggi di Piala Asia ataupun di Liga Juara-Juara Asia. So pemain-pemain yang hebat juga tidak akan datang ke liga sebab pembayaran gaji lebih rendah berbanding liga lain. So itu keburukan dia. Sebab kalau kita tengok liga pun kualiti akan jadi kurang baik lah. Liga Australia siapa nak pergi kan? Kalau contoh pemain tu baik, dia nak silap-silap Malaysia pun bayar lagi banyak. 2.1 juta USD ni 9 juta je satu pasukan bajet. Betul. Tapi kita tengok balik kepada Liga China. Apa jadi dengan Liga Chinese? Bayar sebelum ni kita tahu dia pemain bayar pemain mahal, tak ada salary cap, tak ada apa, bayar pemain macam Hulk, Oscar, semua pergi Liga China, Tevez semua pergi Liga China sebab gaji besar gila. Tapi apa jadi dengan Liga China? Sebab masa tempoh tu pasukan kebangsaan dia tak bagus juga. Betul. So Marcelo Lippi, hired Marcelo Lippi. Dahsyat-dahsyat pemain-pemain yang bermain di Liga China. Tapi kita sebenarnya kita nak kualiti liga kita bagus, tapi at the same time boleh juga improve pemain kita dan untuk bermain di pasukan kebangsaan. China tak terjadi macam tu. Dan apa jadi kepada Liga China sekarang adalah semua investor, dan tak salah aku dah ada had gaji kot, tak salah aku, dekat Liga China, dan semua investor dah tak nak invest. Time tu pun tak ada transparency on financial mean. Sama lah macam Liga kita kan. So sekarang ni semua pemain dah lari sebab dan dah tak ada jutawan nak invest. So ada baik dan buruk kalau kau tanya aku kat sini. So Liga Australia kalau kau tanya aku, dia pengambilan langkah dia, polisi dia cuba untuk balancekan dia. Dia kata aku bagi salary cap, tapi at the same time aku bagi kau kelebihan untuk beli pemain-pemain ni. Contohlah, konklusinya bola sepak ni memang akan menelan belanja yang banyak, dan kelangannya pun lama sikit satu, dan kelebihan memang kepada pasukan yang kaya. Kalau kita tengok di EPL pun kan, di mana-mana pun kelebihan akan memberikan kepada pasukan yang lebih banyak duit. So itu hakikat yang kita perlu telan. Penyokong kena ni, sekali-sekala kau boleh dapat pasukan yang tak belanja banyak boleh champion kan. Tapi liga kita tak dapat benda tu kan. Macam contoh EPL, sekali-sekala kau tengok Leicester City champion kan, tiba-tiba kan Blackburn champion. Tapi benda pun tu pun berlaku dalam 10 tahun sekali kan. So yelah, ada implikasi dia. Bila aku bercakap dengan jurnalis ataupun penulis sukan, ada yang menulis kata dia risau, takut daya saing tak jadi lebih bagus. Tapi daya saing pun sekarang memang dah macam tu, satu. Tapi dia risau pasal pembayaran gaji, apa benda semua kan. Tapi sebelum ni pun dah ada masalah pembayaran gaji kan. So tak tahulah, it's ada baik dan buruk lah. Dan aku harap dengan penstrukturan ni yang baru ni, lebih banyak baik dari buruk. Macam mana? Okay Aku pun harap benda yang sama jugalah. Itulah, at the end of the day pun sebenarnya kalau setiap orang tu tak mengambil tanggungjawab tu, ataupun mengambil tanggungjawab tu secara ringan, tak berbelanja ikut ukur baju di badan sendiri, tak ke mana-mana jugalah. Cukup lah, sama lah. Sama je. Sebab kau nak ambil 9 pemain import pun, kualiti ke 9 pemain import tu? Sebab apa-apa pun, apa yang MFL buat ni is for the benefit of the national team lah, untuk kebaikan national player dan pasukan kebangsaan, itu je. And also tak salah aku, Stewart ada sebut, dia kata bila kita nak buat penambahbaikan, kita kena tengok pasukan yang baik. Takkan kita nak ukur dengan pasukan yang buruk, which aku setuju dengan dia. Takkan dia nak ambil, dia nak berlandaskan, dia mesti berlandaskan pasukan JDT. Betul tak? Dia nak buat penambahbaikan, dia kena berlandaskan pasukan JDT. Dia tak boleh berlandaskan pasukan yang bawah. Bila nak buat penambahbaikan, itu benda tu aku setuju kan. Itulah benchmark dia. Benchmark dia dekat situ kan. Tapi akan ada implikasi lah. Itu memang kita akan tahulah. Cuma aku harap MFL akan ambil tindakan yang lebih tegas lah kan. So aku rasa itu sahaja kita punya pembincangan pada kali ini. Agak panjang, tapi sebab memang ini revolusi, jadi kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Good night guys.